Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini masih bijak memainkan watak-wataknya walau apa saja watak anda hari ini sebagai seorang ibu, seorang pekerja yang memantau memperhati pelajaran anak-anak secara PDPR di rumah yang mana adik-adik hari ini kembali bersekolah selepas seminggu bercuti. Jadi Assalamualaikum, salam penuh inspirasi kami ucapkan kepada anda semua penonton Wanita hari ini yang menonton secara langsung di Kaca TV, di Facebook, di mana saja anda berada di Malaysia, Singapura maupun Brunei. Di mana juga anda dapat menyaksikan kami terus setia bersama dengan anda jam 12.30 hari ini. Tapi saya tak berapa puas hati dengan Fiza sebentar saya tadi. Kenapa? Dia sebut mak, dia sebut isteri. Bagaimana dengan para bapa? Bagaimana dengan para suami? Tidak terkecuali. Di sebalik kejayaan seorang lelaki ada wanita di sisinya, bukan di belakang, di sisinya. Tetapi begitu jugalah dengan kejayaan seorang wanita itu. Tetapi Fahrin, wanita ni suka ataupun tidak, wanita ni memang ada banyak kelebihannya. Dan kerana wanita ini kadang-kala mampu untuk melakukan pelbagai tugas yang sukar dilakukan oleh seorang lelaki. Fiza ni dia pembukaan hari Isnin ni dah mengajak saya berdebat, tetapi bab kata Fiza juga tadi lah, di mana ada kelebihan seorang wanita juga ada banyak kelebihan seorang lelaki di melindungi para wanita di luar sana. Okey. Kenapa saya cakap ada kelebihannya? Ini ada kaitannya dengan fashion. Sebab kadang-kala kalau kita lihat tentang fashion ini, wanita lebih berani untuk berfashion. Dan kalau Fahrin perasan kan, minggu lepas bersempena dengan Met Gala di Hollywood, yang mana tahun sebelumnya ditunda acaranya dan kembali pada tahun ini dengan tema yang tertentu yang dinantikan oleh artis-artis Hollywood. Ada macam-macam fashion unik yang digayakan oleh wanita. Dan di situlah mereka memperagakan pelbagai jenis fashion, termasuklah juga yang pelik-pelik yang tak termasuk, ada yang kita tak boleh tak fikir dengan akal kita ni sebenarnya. Okey, tapi kan sebenarnya apa yang uniknya di Malaysia juga sebenarnya, ramai juga dalam kalangan mereka ini yang cukup berbakat besar yang boleh mereka sendiri busana-busana yang unik untuk digayakan ataupun untuk konten TikTok dan juga Instagram mereka. Baik, untuk menceriakan lagi hari Isnin Wanita hari ini, kita saksikan TikTok ini terlebih dahulu. Silakan. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making hujan lah. Kalau tak habis gambar tu basah. Betapa berani dan kreatifnya orang-orang Malaysia di dalam berfashion, yang kalau saya ditunjukkan fashion-fashion tadi, Fiza, saya sendiri tak berani sebenarnya. Bukan tadi ada ke fashion baju Melayu yang awak nak pakai tahun depan? Tak, kain plekat tu mungkin saya boleh cuba. Kain plekat dengan blazer tu saya rasa cool juga sebenarnya. Dan sebenarnya kan Fahrin, kalau cakap tentang fashion ni, rakyat Malaysia ni memang kreatif juga. Kebiasaannya lepas sesuatu anugerah kan, kalau ada je busana yang digayakan oleh artis-artis tanah air ni,
mulalah lepas tu dekat laman media sosial nak mencuba, dan kadang-kadang ada je perbandingan yang mereka lakukan. Dan kalau kita nak berbalik kepada konsep Met Gala yang berlangsung baru-baru ini, tahun ini ada tema yang diambil sebab setiap tahun ada tema dress code yang berbeza, dan tahun ini temanya merupakan fashion Amerika yang dibahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, a lexicon of fashion, dan kedua, an anthology of fashion. Tapi bukan kita lah yang nak cerita tentang fashion ni, sebab saya pun bukan pandai sangat. Saya sendiri sempat meninjau, tapi memang pelik-pelik lah. Tapi bila cakap pasal kreativiti, ianya sangat subjektif, dan itulah yang mungkin boleh lebih diperjelaskan lagi bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia di dalam talian. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Shah Alam, Cik Faizal Hamis. Assalamualaikum, Cik Faizal. Assalamualaikum. Sihat, Cik Faizal? Sihat, terima kasih kerana sudi jemput untuk menyertai Fiza dan Farin lah hari ini. Okey, Cik Faizal, kalau cakap tentang Met Gala tu kan, baru-baru ni kita santai-santai je sembang, kita nak kongsikan walaupun dia berlaku di Hollywood, tapi kita di Malaysia pun memang banyak berkongsi dan menceritakan tentang fashion-fashion unik dan pelik ni. Yang paling menarik perhatian adalah fashion yang digayakan oleh Kim Kardashian. Sebab ramailah orang komen, kenapa dia make up tapi dia pakai topeng, pandangan dia dari sudut berbeza dan sebagainya. Mungkin Cik Faizal boleh kongsikan sikit, sebab kalau kita cakap tentang fashion ni terlalu subjektif. Boleh dikongsikan? Boleh. Okey, selalunya tadi saya dengar Farin, Fiza cakap pasal fashion yang pelik, unik dan sebagainya kan. Dalam konteks halayak, apabila halayak melihat satu rekaan pakaian diperagakan oleh selebriti, sama ada kita nampak cantik, pelik dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam terma fashion, kategori pakaian yang sebegini boleh dibahagikan beberapa kategori. Yang pertama adalah kostum design. Kostum design adalah rekaan pakaian yang dihasilkan untuk acara tertentu, Fiza. Contohnya untuk perarakan, filem, teater, tarian, karnival dan sebagainya. Itu kostum. Itu kostum design. Satu lagi kategorinya adalah artwear ataupun wearable art. Konsep yang sebegini adalah rekaan pakaian yang dihasilkan sebagai satu ekspresi seni. Ini kita panggil artwear. Yang high sikit adalah avant-garde. Avant-garde adalah konsep rekaan yang banyak kita tengok dekat The Met Gala tu, yang radical, progresif, yang eksperimental. Dia macam pemikiran yang lebih ke hadapan. Ini lebih intelektual. Tapi yang last sekali yang kita semua mahu jauhkan sama sekali adalah jadi fashion victim ataupun mangsa fashion, iaitu kita meniru bulat-bulat trend ataupun rekaan yang digayakan selebriti di red carpet tu, tanpa berfikirlah kita tiru bulat-bulat dan end up nampak macam badut. So itu adalah mangsa fashion, itu memang kita kena jauhkan. Okey. Jadi fashion victim tu memang sangat menarik sebenarnya. Tapi kan Cik Faizal, bila kita bercakap tadi, bermakna di dalam menggayakan sesuatu fashion itu kita perlu mengikut tempat, tema dan juga ada objektifnya. Tapi kebanyakan kesilapan daripada masyarakat ialah mereka meniru bulat-bulat dan tidak memikirkan kesesuaian. Mungkin boleh komen tentang tu, Cik Faizal. Betul. Because sebenarnya tadi Farin cakap betul, kena tahu dress code acara tersebut. Kerana ada acara yang peringkat dia prestige kan, dan pelbagai level lah. Contohnya satu lagi ialah yang penting kita kena tahu imej yang bagaimana yang kita mahu tampilkan pada halayak. Kebanyakan yang macam kita tengok yang Kim Kardashian kan, Kim K tu dia ada apa yang dia nak terjemahkan dalam konsep rekaan Balenciaga tu. Because dia nak tampilkan aura misteri yang baru, yang segar, yang inventif. Dan kita nampak, kita sekarang kan orang cakap pasal individuality, ekspresi diri, dan itu about fearless individuality. Kita nampak kan, dan macam aku berani, aku mampu kan. So contohnya satu lagi ialah, ini adalah sebenarnya tentang penjenamaan. Because macam Met Gala tu adalah satu acara yang sangat berprestige. Jutaan, ratus juta masyarakat yang lihat kan, halayak yang lihat, yang tonton. So masa ni lah yang mereka nak buat sesuatu yang very impactful. Tapi pada yang sama, dia kena menjurus kepada fashion sebagai hasil seni yang memberi impak hebat secara visual kepada halayak. So
contohnya halayak boleh beri interpretasi yang pelbagai. So up to our interpretation lah. Okey. Dia tadi macam Farin cakap very subjektif kan, kita boleh suka atau tidak, itu terpulang kepada kita. Dan ini juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada pereka fashion itu sendiri untuk menterjemahkan hasil rekaan mereka. Macam tadi kan Encik Faizal ada cakap tentang avant-garde dan juga art to wear. Ini yang kita kena tahu juga, placement, peletakan pakaian-pakaian tersebut. Jangan pula kita tengok idola kita pakai avant-garde di red carpet ataupun art to wear di di atas pentas peragaan, kita nak pakai pergi membeli belah di pavilion contohnya ataupun pergi pejabat. Sebab kadang-kadang Cik Faizal, tak kena gaya ni pun ada juga dalam kita nak berfashion, kita nak jadi center of attraction ataupun daya penarik supaya kita ni sentiasa dinampak oleh orang lain. Kadang-kadang kita ni berpakaian tak kena tempat. Ini penting juga yang dan kita juga nak saya kongsikan. tambah satu lagi Cik Faizal. Sebenarnya tak semua orang sesuai. Betul. Ini ukur baju di badan sendiri. Betul, kita kena cermin diri kita. Sebelum kita berpakaian, kita kena lihat diri kita kan. Apa yang macam saya cakap tadi, apa image yang kita mahu tampilkan. Image yang macam mana. Okey, kalau kita contohnya kita bukan seorang model ataupun seorang pelakon dan selebriti dan sebagainya, kita kena jadi diri sendiri, bukan meniru orang lain. Macam masa sekarang ini tengah pandemik dan sebagainya adalah di mana kita mencari diri kita yang sebenar. So yang paling penting adalah originality, being authentic, jadi diri kita. Maksudnya lah being our own truth macam tu. So yang paling penting adalah kita berkeyakinan dalam apa yang kita pakai tu. Contohnya tadi Farina cakap pasal contohnya kita kena tengok keadaan sekeliling kan. So kita buat masa sekarang adalah di mana kita menghormati hak orang lain berfashion, tapi pada masa yang sama mereka juga perlu menghormati sosio budaya masyarakat setempat kala mereka berpakaian ataupun berfashion. So kita kena tahu diri kita siapa, lifestyle kita macam mana dan sebagainya, because sekarang Fiza adalah masanya di mana kita perlu project image yang less is more. Betul. Bukan more is more. Kita kena effortless, being natural, macam tu. So bersederhana, bagi saya bersederhana adalah poin yang sangat penting dalam masa sekarang pandemik ni kan. Tapi again, bukan bermaksud yang kita tidak boleh mendapat inspirasi daripada apa yang selebriti itu pakai, tapi kita kena tone down lah. Kita tone down mengikut keadaan alam sekitar macam tu. That's the beauty of fashion lah. Okay, that's the beauty of fashion. Saya ni kalau dengar Cik Faizal cakap ni tak puas, suka nak dengar lagi apa yang Cik Faizal cakap. Banyak lagi kalau kita nak berbual sebenarnya. Tapi apa yang jelas, apa yang Cik Faizal katakan tadi, kita ni kalau nak berpakaian ni kita kena tahulah dengan diri kita, keadaan di sekeliling kita dan di mana kita harus meletakkan diri kita itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak Cik Faizal Hamid di atas perkongsian itu tadi. Dan sebenarnya kan mungkin ramai juga lepas ni yang akan cuba lagi untuk buat fashion-fashion yang unik dan menarik untuk dikongsikan di TikTok. Tadi daripada banyak-banyak gambar tadi, saya rasa yang ada yang donat tu saya rasa sesuai. Mentang awak ikut saya sebab ada kita. Saya yang ada sayap. Awak yang ada sayap. Okey, itu tentang Met Gala ataupun gaya unik dan juga fashion pelik yang sebenarnya bukan saja berlangsung di Hollywood tetapi juga di Malaysia ini ramai juga yang cuba untuk menggayakan fashion-fashion yang unik dan pelik. Kita dah ucapkan terima kasih kepada Encik Faizal Hamid. Kita nak kembali kepada topik kita pada hari ini, hari Isnin. Saya dah kongsikan dan ramai yang memang tertunggu-tunggu topik kita. Tunggu apa? Tertunggu-tunggu topik perbincangan kita pada hari ini lah. Okey. Pasal ia dilalui oleh semua orang. Betul. Dan kalau kita cakap tentang topik kita hari ini tentang kecewa ada tarikh luput, dan bercakap tentang kecewa ni Fahrin, kecewa ni bukan saja kecewa akibat putus cinta. Kecewa ataupun putus asa ni mungkin disebabkan oleh kita kehilangan, kegagalan ataupun apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita yang membuatkan kita rasa rendah diri, kita rasa putus asa, orang putih kata down lah macam tu. Dan biasa memang secara lazimnya ia dikaitkan dengan percintaan. Tetapi apa yang cuba dikatakan oleh Fiza sebentar saya tadi, apa saja yang kita rasakan tidak mengikut kepada harapan, kehendak dan impian kita yang membuatkan kita rasa kecewa. Jadi kepada anda yang saya pasti pernah melalui rasa kecewa itu, kongsikan pendapat, kongsikan pengalaman, mungkin soalan anda bersama kami di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Okey, tapi Cuk Farin, sebelum awak kahwin berapa kali awak kecewa? Wah, dia bagi saya
Banyak. Dan itu nanti kita kongsikan. Tapi banyak. Tapi berapa lama awak ambil masa untuk move on? Ada tarik lupa ke tak? Tapi sebenarnya ada pelbagai. Tetapi apa yang paling saya nak beritahu pada semua sebenarnya, apabila saya kenang kembali di usia yang matang ni, betapa kekecewaan itu semuanya hanya merugikan saja. Dia dah bagi jawapan selamat. Okey, kita tunggukan perbincangannya. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Setiap individu di muka bumi pasti tidak akan dapat lari daripada mengharungi pelbagai rintangan dan cabaran di dalam hidup. Namun, tidak semua manusia berkemampuan untuk mengatasinya dengan cara yang positif dan tenang. Kekecewaan yang melampau dapat memberi impak yang besar dalam kehidupan seharian seseorang. Jika ianya tidak dikawal, emosi kekecewaan itu akan menguasai diri ke lembah yang lebih hitam. Lebih menyedihkan apabila keinginan untuk menamatkan riwayat diri dan mencederakan orang lain terbit akibat daripada emosi yang tidak terkawal lagi. Kesal dengan kelemahan diri, pilu dikhianati dalam perhubungan mahupun perasaan hampa tidak dihargai, kesemua kesedihan ini harus mempunyai titik noktahnya. Persoalannya, bagaimanakah sebenarnya cara yang betul dalam menangani kekecewaan dalam hidup agar tidak berlanjutan? Apakah benar kecewa itu ada tarikh luputnya atau ianya sudah menjadi sebati dalam hati selamanya? Itu dia laporan pembuka topik kita yang telah disediakan oleh wartawan kita, Tasha. Tapi apa yang paling jelas, suara Lata tadi memang suara awak. Dan sebenar-benarnya saya dengarkan memang penuh penghayatan pembacaan skrip itu. Ya ke? Sampai bergaya betul awak. Awak salah orang. Itu bukan saya tu. Itu bukan saya. Cuba dengar suara saya sekarang dengan suara saya tadi. Lain kan? Tapi cerita dia sekarang bukan pasal saya. Kita nak kongsikan ini juga mungkin banyak dalam kalangan penonton kita kata, betul lah ada kaitannya lah topik hari ini dengan hidup mereka. Sebab kadang-kadang ni bila kita dah kecewa, putus cinta ke ataupun putus tunang, perhubungan rumah tangga yang tak dapat berkekalan, ataupun kekecewaan tak dapat pekerjaan yang kita nak masuk universiti dan sebagainya. Keputusan periksa tak elok. Kadang-kadang kita ambil masa untuk move on. Jadi perlu ataupun tidak sebenarnya kekecewaan ini ada tarikh luputnya. Kita nak bincangkan bersama dengan dua orang tetamu kita yang telah pun berada dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan ini pakarnya. Memang ada banyak pengalaman. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fahrin, Fiza? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah sihat. Doktor sihat ya? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Dan di sebelah doktor yang cantik manis tu, di sebelah tapi di tempat yang berlainan, kita bersama dengan Nadia Brian. Apa khabar Nadia? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Lama tak bersua dengan Nadia sendiri. Itulah. Okey, Doktor, sebagai permulaan pembuka tirai perbincangan kita ini, Doktor, kita nak cakap tentang benar ataupun tidak kecewa ini perlu ada tarikh luput. Kalau cakap dengan cakap tentang kecewa pula, dia subjektif. Ada macam-macam jenis kecewa. Kalau Doktor nak mulakan dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua kita punya peminat-peminat rancangan Wanita Hari Ini. Bila kita bercakap dengan kecewa, ia adalah satu perkara yang semua orang pasti pernah mengalaminya. Sama ada kecil, besar, ya, tempoh masa pendek, tempoh masa panjang, dan ada mungkin sampai tempoh masanya tak ada berkekalan. Daripada dulu dia kecewa sampai hari ini, dia masih ingat lagi. Bila ada peristiwa-peristiwa yang trigger pemikiran dia, emosi dia teringat balik. Kan dia lupa, bila ada perkara yang trigger, dia teringat balik. Pun ada makna tak berkesudahan kecewanya tu, berulang-ulang. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya kebanyakan kekecewaan ni dia ada tarikh luput. Dari segi memori, dia tak pernah luput. Memori kita, ingatan ni tak pernah luput. Adalah. Maksudnya lagi, ingat tu sentiasa teringat. Cuma dulu bila teringat hati sebab, bila teringat hati nak marah, bila teringat hati sedih dulu. Tetapi setelah satu tempoh masa teringat tapi dia sudah tidak meninggalkan apa-apa kesan di hati kita. Maknanya tadi itulah dia tarikh luput kepada kekecewaan. Kekecewaan bukan bermakna tentang apa yang telah berlaku dan apa yang ada dalam fikiran kita. Tetapi kekecewaan itu sejauh mana ia mengganggu kehidupan kita.
Jadi itu yang kita kena faham. Jadi kalau kita dah sampai ke satu tahap, kita kecewa tapi kita dah tidak terkesan olehnya, kita boleh jalankan kehidupan seperti biasa. Kalau kita jumpa dengan orangnya pun kita dah tak sakit hati, kita dah tak kisah pun. Mungkin dari aspek penceraian kita tengok dia kahwin lain pun kita dah tak kisah. Maka maknanya kita sudah pun sampai ke tarikh luput kekecewaan. Itu sedikit pembukaan tentang apa yang kita perlu faham tentang kecewa, Farid. Ya, betul. Dan kalau kita lihat kecewa ada tarikh luput, tapi ingatan tu mungkin tetap ingat. Tapi cara kita menanganinya. Dan ada macam-macam jenis kecewa. Benar. Okey. Dan kita nak tanyakan pada Nadia jugalah, kalau kita dengarkan daripada apa yang doktor katakan tadi. Okey, mungkin Nadia, saya dah cakap dengan Fiza dan semua orang pasti pernah melalui rasa kecewa. Bagaimana Nadia nak kongsikan tentang perasaan itu? Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Bagi Nadia, betul apa yang Dr. Tengku Asmadi cakap, kita manusia memang tidak pernah lari dari perasaan kecewa tu. Tapi bagi Nadia, macam Nadia menggunakan teknik ataupun coping mechanism. Maksudnya apa tu? Maknanya adalah bagi Nadia perasaan yang kita nak tahu ataupun cara kita nak melupakan stres apa benda kecewaan dalam kehidupan kita. Macam contoh macam di Nadia pernah melalui fasa yang macam ialah perceraian yang sangat sedih kan, dalam kecewaan, tapi Nadia menggunakan teknik ataupun cara coping mechanism. Nadia duduk dalam persekitaran yang positif. Itu antara cara-cara dia lah. Kedua, Nadia banyak buat aktiviti yang boleh menurunkan perasaan kecewaan tu. Itu bagi saya lah. Okey. Tapi dengar apa yang Nadia cakapkan ni, Nadia memang positif. Nadia, berapa lama ambil masa untuk move on, Nadia? Dia tidak ada istilah berapa lama ataupun sampai sekarang pun tidak ada dah lupa ke apa ke, tapi proses tu, maksudnya coping mechanism yang Nadia apply tu tengah masih lagi dalam proses lah. Okey. Fahrin, apa yang Nadia katakan ni, kita mendengar apa yang Nadia kongsikan ini, Nadia cukup positif. Tapi ini antara kajian, sebelum kita nak tanya kepada Dr. Tengku Asmadi. Ini kajian yang dilakukan oleh Profesor Antropologi dari University New York. Katanya wanita lebih cenderung menderita akibat putus cinta dan memerlukan waktu yang panjang untuk pulih. Lelaki pula tidak pernah pulih dari kesan putus cinta. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk tetap menjalani kehidupan. Wanita cenderung akan memungut serpihan hati yang hancur akibat hubungan yang terkandas dan berusaha mengubati hati luka sebelum benar-benar pulih. Maknanya wanita akan ambil masa. Perempuan tak lupa, lelaki tak lupakan. Tapi dia macam acah-acah macam kuatlah. Macam tu. Memang kita nak tanya soalan ini kepada Dr. Tengku Asmadi, betul ataupun tidak. Tapi sebelum tu, apa kata Fahrin? Kita nak dengarkan pendapat orang ramai sama ada mereka ni, bagaimana mereka menangani rasa kecewa. Kita dengarkan. Nak kecewa tu boleh. Yelah, sebab itu memang emosi yang Allah anugerahkan kepada kita. Cuma jangan terlalu lama dan jangan over. Jangan bersendiri bila tengah kecewa. Kita terkenang balik pun, ia akan membuatkan kita berfikir, oh, perkara ni sebenarnya untuk mematangkan aku. Kita akan belajar untuk memaafkan diri kita dengan apa yang berlaku. Proses untuk kita upgradekan diri kita. Ya, saya bersetuju dengan kenyataan di atas. Kerana kita sendiri, walaupun tiada di dalam dunia realiti, kita perlu meletakkan tarikh luput pada perasaan kecewa. Kecewa ni bukan saja menyakitkan dan juga menderitakan seseorang, malah kecewa juga mengetepikan setiap peluang-peluang yang akan datang di dalam masa kita meratapi kekecewaan itu. Jika kita terus kecewa, kita akan melepaskan banyak peluang yang ada, sama ada yang kita jangka maupun kita tidak jangka. Bagi saya, tidak adil untuk kita terus membiarkan perasaan kecewa menguasai diri kita, kerana life is too short to be sad. Go get your life, enjoy it. Kita tak salah untuk kita hadapi, untuk kita hayati kecewa tu, sedih tu, nikmati sedih tu. Tapi tak boleh berpanjangan. Maknanya bila kita
sampai satu tahap tu kita kena move on. Kita create kehidupan kita yang lepas ni, kalau boleh nak lagi yang terbaik daripada sebelum ni. Doa pada Allah banyak-banyak, sembahyang taubat, jadi doa. Jadi insya-Allah, sebab kita ingat satu je, pelangi yang indah akan hadir selepas hujan. Macam saya sendiri, kalau saya tengah sedih, kecewa, memang saya akan cari kawan untuk share masalah, pergi jumpa kawan-kawan. Bila kita nak suasana ni, kita akan dapat release. Kawan pun dapat nasihat kita. Yang indah akan hadir. Saya dah sampai duduk macam ni dah, ke depan balik dah. Okey. Kecewa bukan Tidak. Okey, kita nak berbalik kepada perkongsian kita tadi kepada doktor. Doktor, betul ke sebenarnya wanita akan ambil masa yang lebih lama untuk bangun ataupun bangkit daripada kekecewaan berbanding lelaki yang dia tak pernah lupakan, macam doktor katakan tadi, tapi dia akan cuba melakukan pelbagai aktiviti bagi mengelakkan daripada berfikir tentang kekecewaan itu? Sebenarnya pada saya, ikut pengalaman saya dah 30 tahun dalam bidang motivasi, konsult orang dan sebagainya, dia sangat subjektif tau. Dia bukan soal gender, dia bukan soal lelaki ataupun wanita. Sebab apa? Tengok daripada mana latar belakang dia, siapa keluarga dia dan siapa mereka yang ada di sekeliling dia. Sebab kalau kita perhatikan, kalau seseorang yang kecewa itu hadir bersamanya sokongan keluarga yang kuat, dan juga kawan-kawan yang begitu suportif, begitu menyokong, begitu memahami, dia akan cepat bangkit daripada kekecewaan dia. Tak kira sama ada dia lelaki maupun perempuan. Maknanya soal gender bukan persoalannya. Tetapi kalau dia seorang lelaki sekalipun, tetapi kalau dia tidak datang daripada keluarga yang begitu menyokong, keluarga sendiri pun daripada keluarga bermasalah, kawan-kawan yang dia ada pun yang jenis hawau, yang tak nak menyokong dia, malah menambahkan garam di luka dia, maka akhirnya dia pun akan lambat untuk recover atau untuk pulih daripada kekecewaan. Sebenarnya, bila fasa-fasa kekecewaan ni, dia ada fasa-fasa dia. Fasa pertama, bila berlaku sesuatu ke atas diri seseorang, maka dia adalah fasa pertama, dia terkejut. Dia cuba menafikan, dia cuba menidakkan, dia sukar menerima kenyataan. Itu fasa pertama. Dan kemudian fasa yang kedua, dia beremosi. Beremosi ni, dia mungkin marah, dia mungkin kecewa, dia mungkin salahkan orang, dia blame orang lain dan sebagainya. Fasa emosi. Fasa ketiga adalah fasa dia mula rasional. Bila dah tenang sikit kan, dia mula rasional. Dia mula belajar untuk menerima. Dan fasa yang keempat, dia mula mengatur perancangan untuk bangkit. Dan fasa yang kelima, dia mula redha dengan apa juga tak ada yang berlaku dengan dia. Saya suka yang keempat dan kelima tu. Kita merancang untuk bangkit, 5 redha. Tapi nak sampai ke pasal 5 tu, lama lah. Lama jugalah, bukan mudah lah sebenarnya. Okey. Tapi kita nak tanya juga pada Nadia lah. Kadang-kadang apa pendapat Nadia sendiri dan juga melalui pengalaman. Kita bercakap mengenai kecewa yang boleh membawa kepada depresi. Dan kemudian berbaloikah kita melayan rasa kecewa tu sampai ada kalanya orang-orang memulaukan diri mereka, buang kawan, tak pergi bekerja sampai merosak, memudaratkan diri. Jadi apa? Betul, memang ada Fiza. Memang ada. Nadia. Betul lah, macam Nadia sendiri, sebenarnya kita kena tukar cara pemikiran kita. Macam sebab kita kena faham memang kekecewaan tu bagi Nadia semua orang akan pernah melaluinya. Jadi kalau kita menyusun pemikiran kita bila kita mengalami suatu peristiwa yang sangat sedih, macam ni kita tak nak bagi diri kita rasa down terlampau lama. Contoh kita kena bila kesekitan yang positif, kena luahkan, berdoa pada Allah. Sebab apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita ni adalah ketentuan Allah. Sebenarnya apa semua itu adalah telah ditulis. Jadi kita tak boleh mengambil masa yang macam lama sangat untuk feeling down dan tak buat apa-apa. Dan apa-apa pun bagi Nadia, kita kena cari satu, tukar pemikiran kita dan kita kena buat macam untuk bagi diri kita lebih baik. Untuk menjadikan kita lebih baik, kita kena fikir yang apa saja kenangan tu adalah satu inspirasi ataupun kenangan yang kita belajar untuk diri kita, untuk kita hadapi masa-masa hadapan. Ya, dan saya setuju dengan apa yang Nadia katakan. Kita jangan pula rosakkan diri kita lepas kita kecewa. Kita sepatutnya kena bangkit, kena tunjuk yang kita lebih bagus, lebih baik daripada hari semalam. Doktor, kalau kita bercakap tentang kekecewaan ni, doktor, kita bukan bercakap kekecewaan ini tentang dalam gagal hubungan perkahwinan ataupun percintaan.
Kekecewaan tadi tu kita cakap ada orang doktor yang mana kekecewaan ataupun bila mereka mungkin didiagnose dengan penyakit-penyakit tertentu, kekecewaan akibat perkara-perkara yang tak dapat dielakkan seperti dibuang kerja, kehilangan tempat tinggal dan macam-macam lagi. Tetapi kan doktor, ada kalanya kita ni sebagai manusia, kita cuba untuk menjadi yang terbaik. Tapi kekecewaan itu tetap akan datang juga dalam hidup kita. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak kena belajar bahawa kita perlu letakkan diri kita di dalam satu, orang kata kalau di tempat kerja ada KPI kan, supaya kita tak bazirkan masa kita. Macam Farin kata awal tadi, kadang-kadang bila kita fikir-fikir balik, yalah tuanku, kenapalah sampai 8 tahun aku ambil masa untuk bangkit daripada kekecewaan. Bukan I lah. Ini contoh. Silakan doktor. Lama betul tu. Doktor. Silakan doktor. Okey. Kena faham bahawa apa juga kekecewaan yang sedang kita alami, kita tidak keseorangan. Maknanya tadi, apa yang kita lalui dah ramai orang lalui. Betul. Jadi oleh sebab itu, apabila kita berdepan dengan apa juga kekecewaan, cuba cari kumpulan sokongan. Ya, kita cari kumpulan sokongan. Kumpulan sokongan ni biasanya orang yang sama-sama mempunyai isu seperti kita. Contohnya kita ada bersama dengan satu kumpulan sokongan ibu-ibu tunggal, ibu-ibu muda, kan, ibu yang baru dalam fasa penceraian, kan. Sebab apa? Jangan tanya saya kenapa ibu-ibu je ni. Sebab ini adalah program wanita hari ini, lelaki hari ini. Dan begitu juga kalau kita tengok ibu yang mempunyai anak-anak yang istimewa, ibu-ibu yang bermadu, banyak lagi. Jadi bila kita berada dalam kumpulan yang sama, kita boleh meluahkan perasaan, mereka lebih memahami, dan yang lebih bagus lagi, mereka mungkin mempunyai tip ataupun jalan keluar ataupun sumber-sumber yang kita tidak tahu. Jadi apabila dikongsikan, maka kita dapat lebih pantas keluar daripada situasi kita itu dan lebih cepat jumpa dengan tarikh luput terhadap kekecewaan yang kita hadapi itu tadi. Jadi jangan malu, jangan segan untuk meluahkan secara jujur perasaan kita, masalah kita, berkongsi dengan orang. Jangan simpan seorang-seorang. Kita tak tahu sejauh mana kekuatan kita. Takut nanti macam kes dalam musim pandemik ni, kekecewaan boleh membawa kepada bunuh diri, penderaan dan sebagainya. Jadi sebab itu bila kita meluahkan kepada orang lain, berbincang, ada kumpulan sokongan, ada orang-orang rakan-rakan yang kita boleh percayakan, sebenarnya fasa kekecewaan ini juga membolehkan kita menyaring melihat siapa sebenarnya kawan sejati kita. Ya, sebab apa? Bila kita meluahkan perasaan, mereka begitu menyokong bersama dengan kita di waktu senang dan susah. Bermakna antara hikmahnya, di situ kita kenal siapa rakan dan siapa sebenarnya musuh dalam selimut kita. Jadi banyak hikmah di sebalik kekecewaan yang mengajar kita, insya-Allah. Betul. Dan mungkin satu lagi hikmah ialah kita pun mampu untuk refleksi diri, muhasabah diri sebenarnya. Okey, baik. Tadi doktor ada menyebutkan tentang tips untuk bangkit dari kekecewaan, Fiza. Jadi sekarang ni kita nak kongsikan dengan para penonton tentang tips bangkit dari kekecewaan. Kita saksikan. Setiap individu pastinya pernah melalui pelbagai jenis kekecewaan dalam hidup. Ada yang pernah mengalami kegagalan dalam perhubungan, kehilangan insan tersayang, kerjaya yang memberi tekanan, mahupun impian dan harapan yang tidak kesampaian. Kehidupan ini diuji dengan 1001 kisah kekecewaan yang kadang-kalanya amat memeritkan. Namun, apakah cara bagi kita untuk mengatasinya? Pertama ialah dengan melakukan aktiviti yang bermanfaat dan dapat membawa aura positif dalam diri kita. Sebagai contoh, dengan melakukan aktiviti bersukan seperti bersenam, yoga dan berolahraga. Aktiviti seperti ini bukan sahaja dapat membantu dalam menghilangkan tekanan, malah bagus untuk kesihatan fizikal dan mental. Berkomunikasi adalah cara terbaik membebaskan apa yang tersimpan di dalam fikiran. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan yang memahami. Individu di sekeliling kita bukan sahaja dapat memberi bantuan dari segi sokongan emosi, malah dengan ikatan kepercayaan dan kasih sayang, tentu diri terasa dihargai. Selain itu, menerokai alam semesta yang luas terbentang memberikan kita semangat baharu yang menyeronokkan. Aktiviti seperti selam scuba, berkebun, mendaki dan berkelah ternyata mampu merehatkan minda dari terus berfikiran negatif dalam kekecewaan.
Di samping itu, tahukah anda menyanyi dan menari juga sebenarnya dapat membantu kita mengurangkan kesedihan dalam diri. Menurut kajian, aktiviti sebegini dipercayai mampu merembeskan hormon endorfin dan oksitosin pada tubuh badan sekaligus dapat mengurangkan tekanan yang ada di dalam diri. Pelbagai aktiviti sebenarnya yang boleh dilakukan bagi menghilangkan rasa gundah dan kesedihan yang dilalui. Namun, semuanya terletak pada diri kita tentang bagaimanakah sebenarnya cara yang terbaik dalam mengendalikannya. Suara BO ni macam mana? Okey. Yang ini saya rasa suara dia dah bangkit lah, dah mula bangkit dari kekecewaan. Lepas 8 tahun. Okey, kita nak kongsikan komen-komen rakan-rakan kita di Facebook ketika ini. Okey, antaranya ialah daripada Hafiz Zuha. Yang ini menarik ni. Saya jarang kecewa disebabkan orang lain. Saya selalu kecewa dengan diri sendiri sebab boros kuat makan. Macam-macam ni dah. Tak boleh lah. Betul juga tu, kecewa frust sebab dah bazirkan ataupun dah gunakan banyak duit kan. Okey, ada satu lagi komen ni daripada Wan Aziz. Katanya, saya setuju bahawa kecewa itu ada tarikh luput. Saya pernah laluinya suatu ketika dahulu. Rasa kecewa dan ada masa tak mahu berkomunikasi dengan orang, tapi alhamdulillah kecewa itu tak lama. Saya kuatkan semangat. Katanya life must goes on. Saya mula bangkit, bergaul dengan orang, sering ke masjid, hadir ke majlis ilmu dan juga sering menerima nasihat dari orang-orang tua, terutama alim ulama. Life must goes on. Itu yang penting, dekatkan diri dengan Allah. Okey. Mungkin kita nak kembali pada Nadia. Untuk Nadia sendirilah. Pertama sekali kan, kalau Nadia boleh kongsikan dengan kita kan. Pertama mungkin secara ringkas, kerugian kecewa terlalu lama dan kemudian bagaimana, kita dah alang-alang tadi ada tips. Bagi Nadia sendiri, tips untuk bangkit nak dikongsikan bersama dengan para penonton. Okey, bagi Nadia, Nadia masih lagi percaya yang kita tidak boleh meletak ada tarikh waktu bila kita nak move on dengan sesuatu masalah ataupun kecewaan itu. Dia tidak ada tarikh ataupun ni. Dia adalah proses di mana bila kita dah sampai waktu yang kita bukan lupa tau. Kita tidak lupa tapi kita belajar dari kesilapan ataupun kecewaan tersebut. Bila kita tahu benda tu, kita akan menjadikan diri kita lebih baik untuk masa depan lah. Dan cara-cara Nadia untuk merasa untuk hilangkan rasa kecewaan tu banyak cara lah. Macam memang firstly memang Nadia akan balik kepada family, kawan-kawan yang betul-betul memahami, yang support dan dekatkan diri pada Allah. Okey. Doktor, saya nak tanya kepada doktor. Kadang-kadang macam apa yang Nadia katakan tadi, kita ni bukan sebenarnya nak cakap tentang tarikh luput tau. Tapi kadang-kadang kita ni terpaksa juga mengiyakan apa yang orang sekeliling inginkan. Contoh doktor, kalau orang tu lambat move on pun orang cakap juga. Tapi kalau dia cepat move on pun orang cakap juga. Contohnya betul tak? Kadang-kadang kita tengok di media sosial orang katakan macam kubur isteri dia belum masih merah lagi. Dia dah menikah. Ataupun macam baru je habis dah jumpa jodoh baru. Ini pun kadang-kadang menjadi satu masalah dalam kalangan masyarakat kita. Kita nak ada tarikh luput susah, tak ada pun susah. Bagaimana sebenarnya yang harus kita kongsikan, perbetulkan tentang persepsi ini kepada masyarakat kita? Okey. Dia bukan soal orang, dia soal kita. Bahagia tu kita yang punya, kan? Kecewa kita yang punya, derita kita yang punya. Jadi persoalannya usah fikirkan orang, sebab apabila kita mula fikirkan apa yang orang akan kata, kita tidak mampu memuaskan hati semua orang. Ya, kita buat A, orang kata B, kita buat B, orang kata C. Jadi apabila kita hidup dengan untuk to please others, maknanya untuk seronokkan orang lain, maka untuk puaskan orang lain, kita akan merasakan bahawa hidup ini satu tekanan. Ya, tekanan. Jadi sebab itu apa yang kita lakukan, yang penting kita tanya diri kita, adakah kita bahagia, adakah kita senang, adakah kita seronok dengan apa kehidupan kita sekarang. Maka yang paling penting yang kita buat itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar peraturan dan tidak menyusahkan hidup orang lain. Kan? Jadi kenapa perlu fikirkan soal? Maknanya kalau orang masih nak berkata, mereka yang ada masalah, bukan kita. Kan? Dan satu tip lagi yang saya sebelum saya terlupa, bila kita katalah kita kehilangan orang-orang yang tersayang, untuk cepat kita sampai ke tarikh luput, maka kita kena jauhkan
benda-benda, perkara-perkara yang boleh menjadi trigger kepada emosi negatif kita. Contoh, kan kita kehilangan orang tersayang, jadi bila kita buka almari asyik nampak baju Melayu dia. Bila nampak menangis kita, berjurai air mata. Kan saya bagi tip ni kepada ramai orang untuk beberapa bulan ambil barang-barang pemberian, gambar-gambar, simpan elok-elok, letak dalam store dulu beberapa bulan. Supaya tak nampak dan tidak mengganggu fikiran kita. Kadang-kadang kita tak nak fikir, tapi bila kita ternampak, maka teringat. Bila teringat, keadaan tu berulang-ulang, lambat kita sampai tarikh luputnya. Jadi bila semuanya dah habis selesai semua, keluarkan balik dah tak ada perasaan. Bukan tak ada perasaan, dah tidak mengganggu kehidupan. Maka tak apalah, masa tu gantunglah balik baju ke, gambar ke dan sebagainya. Pak Farin, kalau lambat sangat nanti sampai tarikh luput, kita pula luput. Kita pula mengeput. Okey. Pak, kita nak kongsikan ini juga di Facebook kita daripada Syasha. Katanya musim pandemik ni ramai orang kehilangan insan tersayang. Macam Syasha sendiri kehilangan orang tersayang memang perit, kehilangan nenek dan juga anak berusia 2 bulan. Salam takziah. Hampir kemurungan, tapi berkat orang sekeliling dan yang memberi semangat, Syasha move on. Benar. Dan di situlah betapa pentingnya support system ataupun sokongan daripada orang-orang di sekeliling kita. Okey, di penghujung perbincangan kita, Nadia berikan pesanan kepada para penonton tentang kecewa ini dan juga untuk mencari kekuatan di dalam bangkit dari kekecewaan, Nadia. Okey, bagi Nadia, apa-apa pun kita manusia memang tidak pernah lari daripada perasaan kekecewaan itu. Tapi kita harus ingat bukan kita saja yang mengalami perasaan tu, semua orang. Dan kita kena cari cara apply bagaimana kita nak mengatasi masalah itu. Tak kisahlah, dah banyak caranya. Tadi pun kita dah kongsi, dan itulah life must go on tu memang betul. InsyaAllah. Okey, baik. Dan juga Dr. Tengku Asmadi sendiri, bagaimana untuk ulasan terakhir dan pesanan kepada para penonton wanita hari ini tentang kecewa dan tarikh luputnya? Okey, kita kena berbalik kepada Allah lah, berbalik kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan kepada kita itu kebetulan, dan setiap ujian yang Allah berikan itu Allah dah ukur dah bahawa hamba-Nya ini mampu untuk menerima dan memikulnya. Kita mungkin rasa berat, tetapi kita lihat di luar sana ada orang yang melalui fasa-fasa kehidupan yang lebih mencabar lagi daripada kita. Jadi kita kena banyak bersyukur, dekatkan diri kepada Allah, dan kemudian kita ingat bahawa Allah lah yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin kita tidak suka ketika kita berdepan dengannya, sebab kita tak tahu masa depan. Hanya Allah yang tahu masa depan, dan insya-Allah kita kena akur, kena terima dan move on, insya-Allah. Dekatkan diri dengan Allah, akur, terima, dan kita kena move on. Life must goes on. Betul. Itulah saya kira semoga ada banyak manfaat yang dapat kita kongsikan daripada perbincangan kita hari ini, yang sama-sama dapat kita jadikan panduan untuk kehidupan seharian. Maklumlah kan, dalam tempoh pandemik ini seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Facebook tadi, kehilangan ataupun kekecewaan ataupun nak move on, ada tarikh luput ni bukan disebabkan oleh hubungan percintaan saja. Kehilangan insan-insan yang kita sayangi, kekecewaan tak dapat masuk kos yang kita nak di universiti, masalah ekonomi mungkin, dan macam-macam lagi. InsyaAllah kita memakai kasut yang berbeza-beza, dan semoga kita semua berjaya mengharungi sampai ke destinasi yang ingin kita cuba. Baik, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi dan juga Nadia Bryan kerana bersama dengan kita pada hari ini. Nampak mereka berdua ni tidak ada kekecewaan, yang penting penuh semangat kedua-duanya ni. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, stay safe. Harapnya penonton juga dah lepas ni tahulah dah jangan nak kecewa lama-lama. Kena ada tarikh luput tu kan? Kena cari masa dan tahu bagaimana untuk move on, dan perkataan yang memang kita senang nak sebut tapi sukar untuk kita dapat ialah redha. Benar tu, benar tu. Dan ingat pesan Abang tadi, Abang Sado kata kalau imbas kembali kenangan lalu, menyesal ya kecewa lama-lama. Memang sangat-sangat merugikan kesihatan, ekonomi, kerja, masa dan sebagainya. Jadi jangan kecewa, kita bangkit. Mulakan dari hari ini. Jadi kita berehat seketika. Jangan kecewa terus bersama kami. Okey, silakan. Lamanya 8 tahun. Itu tak dapat. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Okey, baik. Ini juga satu yang menarik kita nak kongsikan bersama dengan anda tentang wanita yang hebat. Di mana program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie Fiza, sebuah program nasional yang dianjurkan hasil kolaborasi bersama Women Will oleh Google Malaysia untuk mendorong wanita supaya berani mencuba sesuatu yang baru, tak kira kecil atau besar, baik di dapur maupun dalam kehidupan seharian. Wow, dan sebenarnya Fahrin, sehingga siri bengkel pada bulan Julai tahun ini, lebih 2,000 peserta telah pun mengikuti program ini. Dan sebenarnya seramai 8 peserta juga dikenali sebagai menti telah pun terpilih untuk menyertai siri reality TV yang baru-baru ini berlangsung di TV3 dan juga di YouTube Maggie. Dan cukup menarik program tersebut. Dan hari ini kita cukup bertuah kerana kita akan bersama-sama dengan peserta untuk mendengarkan pengalaman mereka, transformasi mereka sepanjang bersama di dalam program ini. Dan telah pun bersama dengan kita dalam talian ketika ini, kita bersama dengan dua orang tetamu kita, iaitu Lau Zu Chuan selaku pengurus kanan pemasaran Maggie Nestle Malaysia Sdn Bhd. Apa khabar? Dan kita juga baik. Dan kita juga bersama dengan pemenang utama resepi berani Maggie, iaitu Nur Hidayah Jeffrey. Apa khabar juga? Alhamdulillah sihat. Nampak senyuman Hidayah tu adalah senyuman seorang pemenang tu. Tahniah. Okey. Kita nak tanya pada Hidayah terlebih dahulu lah. Mungkin Hidayah boleh kongsikan bagaimana program reality TV resepi berani Maggie ini dapat membantu wanita menjadi lebih berani untuk menjumpa sesuatu bukan saja di dapur tapi dalam kehidupan mereka. Pertama sekali saya ingin terima kasih Farid Ahmad, terima kasih Fiza. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada pihak Mentor Wanita Cukup Berani kerana telah mendorong saya untuk menjadi lebih berani. Sebenarnya saya tidak menjangka yang saya akan menjadi finalis untuk program ini serta menjadi pemenang utama dalam program ini. Matlamat utama saya masuk bengkel ini selama 3 hari adalah untuk menambah ilmu pengetahuan di dalam bidang pemasaran digital ini. Okey, itu matlamat utamanya. Tapi nak berbalik kepada Zu Chuan sendiri lah. Mungkin boleh kongsikan juga kepada kami, nak tahu sangat ni, macam mana sebenarnya siri reality TV resepi berani Maggie ini boleh membantu wanita untuk menjadi lebih berani, tak takut dan boleh mencuba sesuatu yang baru. Terima kasih Fiza dan Farin kerana menjemput kami untuk sesi ini. So, siri reality TV resepi berani Maggie ini adalah sebahagian daripada program Mentor Wanita Cukup Berani. Di mana peserta-peserta akan melalui bengkel online Cukup Berani Maggie selama 3 hari seperti yang diberitahu oleh Hidayah. Dalam 3 hari mereka akan mempelajari kemahiran peningkatan keyakinan, membina kemahiran digital, memasak dan keusahawan asas. So tahun lepas hampir 1,000 wanita telah menyertai bengkel ini dan daripada mereka 8 orang peserta telah dipilih sebagai finalis untuk siri reality TV ini. So saya yakin menti seperti Hidayah yang mempunyai sikap positif ini akan menjadi inspirasi dan role model untuk semua wanita di luar sana untuk mengambil langkah pertama untuk mencuba sesuatu yang baru. So inilah semangat Maggie yang kita panggil tak kenal tak cinta. Tu dia, tak kenal tak cinta. Siapa tak kenal Maggie? Semua orang kenal Maggie. Okey, tapi kembali bersama dengan Hidayah, mungkin kita nak tanyakan juga perasaan Hidayah berjaya memenangi program reality ini dan berjaya mengubah anda. Dan bukan itu saja, saya juga dikabarkan ada modal benih sebanyak RM8,000 yang Hidayah menangi selama bimbingan selama 8 minggu bersama ikon usahawan N. Idris. Jadi kongsikan bersama dengan kami tentang pengalaman-pengalaman itu. Sebenarnya saya rasa amat bertuah kerana saya telah memenangi sebanyak RM8,000 ini sebagai modal benih dan saya juga telah membeli peti ais yang besar untuk penyimpanan stok bahan mentah saya serta saya juga telah membeli dapur gas baru. Saya juga telah beli meja yang besar, semuanya untuk mempercepatkan lagi proses pengeluaran makanan saya. Dan saya juga ada sesi bimbingan bersama N. Idris iaitu mentor kesayangan saya. Dia hasil apa yang saya lakukan ini adalah hasil bimbingan daripada N. Idris. Sebelum ni saya tiada rekod jualan
saya tiada rekod perbelanjaan yang baik, tetapi selepas sesi bimbingan bersama NIDRIS ni semuanya menjadi lebih teratur. Okey. Jadi Farin, itulah pentingnya sebenarnya ada mentor dan yang bagaimana mentor ini memberi impact juga kepada menti-menti mereka. Mungkin ini yang Zuchen nak kongsikan, macam mana mentor ni memberi impact kepada menti-menti mereka ini. Ya, dalam program ini kami ada 3 mentor. So, mentor masakan dan duta jenama Maggie cukup rasa, iaitu Datin Paduka, Ina Azman. Kami ada juga pengarah, penerbit, pelakon dan pemilik The Dim Sum Place, Sheila Rusli, dan juga ikon usahawan muda dan pemilik My Mom's Bakery and Idris. So, mereka berkongsi pengalaman, kemahiran dan bimbingan berfokus topik-topik yang tertentu. So seperti Anne Idris, dia akan berkongsi kemahiran perniagaan dia. Sheila Rusli juga dia berkongsi kemahiran dan pengalaman mereka untuk membina keyakinan menti-menti. Dan juga Ina Azman untuk kemahiran memasak. So semua mentor, Baik, Zuchen. Kalau kita melihat kemenangan Hidayah dalam program ini yang cukup menarik, cukup lengkap ini, pasti ramai dah mula berminat. Jadi apa langkah seterusnya untuk program mentor wanita cukup berani ini? Seterusnya kami akan the next workshop bangkil yang seterusnya adalah kami akan diadakan pada 12 hingga 14 Oktober. So sesiapa yang berminat boleh join kami. Mereka perlu log in to www.maggie.my untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. So selepas bangkil ini kami akan menjemput 200 peserta. Hanya 200 peserta. Okey. Terhad Yes, terhad. So mereka akan dijemput mengikuti masterclass kami. So masterclass ini bertema cara menjayakan perniagaan makanan. So kami akan memberi dorongan dan bimbingan mendalam mengenai cara untuk memulakan atau meningkatkan perniagaan makanan mereka. So kami berharaplah lebih ramai wanita di luar sana dapat menyertai kami untuk memperoleh inspirasi dari program kami. Okey, jadi jangan lepaskan peluang wanita-wanita yang sedang menonton Wanita hari ini ketika ini untuk terus ke program mentor Wanita Cukup Berani. Jangan lupa layari maggie.my, peluang untuk anda bersama-sama dengan mereka di masterclass ini yang dikendalikan oleh usahawan Anne Idris dan juga Chef Muluk ni. Memang chef legend lah daripada Maggie ni kan, bagi memberi bimbingan mendalam dan cara untuk memulakan ataupun meningkatkan perniagaan makanan yang sedia ada. Ingat tahu, jangan lepaskan peluang, layari maggie.my. Sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Hidayah dan terima kasih juga kepada kedua-duanya termasuk Zuchen. Teruskan dengan program-program hebat sebegini daripada Maggie, Zuchen. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita hari ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali kita di Wanita ini. Terima kasih bersama kami sepanjang siaran kali ini. Tapi sebelum kita menamatkan siaran, kami ingin berkongsi secara ringkas tentang statistik COVID-19 terkini di negara kita, Fiza. Dan kalau kita lihat sehingga semalam, ini sebanyak 14,954 kes baharu dicatatkan. Kalau kita lihat ada banyak penurunannya. Tapi walaupun ada penurunannya, dan saya rasa ini juga kerjasama daripada program vaksinasi kita. Dan juga bagaimana rakyat Malaysia ini yang patuh dan juga akur kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Tapi saya tengok yang hijau tadi tu 23,469 tadi. Maknanya dah tinggi kes sembuh baharu tu. Alhamdulillah. Tapi apa-apa pun kita kena tetap kekal jaga SOP kita, dan bagi anda yang belum lagi melengkapkan vaksinasi, pergi untuk mendapatkan vaksinasi anda. Di mana di sini juga kami ingin kongsikan Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat Barisan Harapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftar sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Kita saksikan.
Daftar untuk vaksinasi dan berpeluang memenangi voucher Nestle bernilai RM20. Kunjungi laman web Nestle tertera. Tertakluk terma dan syarat. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Itu yang paling penting sekali. Tadi kita dah cakap tentang kecewa kan. Kalau kita cakap tentang kehidupan ni kan, Faharin, kecewa, gembira, suka, duka ini memang asam, garam dan manis masam kehidupan. Pahit manis. Pahit manis. Dan esok sebenarnya kita nak kongsikan tentang satu lagi topik iaitu asam pelengkap rasa. Bagi setengah orang memang kalau tak ada asam tu tak rasa masam, memang tak lengkaplah masakan atau makanan dia hari ini. Esok kami nak kongsikan kepada anda antara resipi jus asam, jeruk asam, pencuk asam, asam pedas telur mayung, air asam perut lembu dan satu dessert daripada lemon. Wah, jadi pastikan anda bersama kami esok jam 12.30 hari di Wanita Hari ini. Kami tinggalkan anda sini, jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita